Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah, hari ini Jumaat 19 hari bulan 1 24 7 Rajab 45, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Islam adalah cara hidup. Kitab kita nama apa? Islam cara hidup. Tajuk kita pada hari ini muka surat 102. Muka surat 102, tajuk dia memahami adab dan medan ikhtilaf. Apa dia maksud? Kita nak tahu adab, nak balas dengan orang ni, biar ada adab. Jadi masalah lah ni tak ada adab. Bila tak setuju angin ni orang, kata macam-macam. Tak ada lagi orang panggil timbang rasa, toleransi, bersangka baik, tidak ada. Yang adanya pukul memukul, itu saja yang ada. Kata orang, Allah Ta'ala ajar kepada kita at-tabayyun. Tabayun maknanya tanya, minta penjelasan. Orang sekarang ni bukan ada tabayun, dia ada tibayun. Pakai tibai selalu. Kalau dia tak setuju, tibai. Orang setuju, angkat darjat tinggi-tinggi. Kita kata ini kepincangan besar yang berlaku dalam dunia yang ada depan kita sekarang. Baik, tengok kitab. Seorang pendakwah yang sangat masyhur di dunia Arab, kita doakan Allah Ta'ala beri keselamatan pada dia, menggambarkan betapa parahnya keadaan masyarakat Islam pada saat ini, hasil daripada pengalaman dakwah beliau dan para pendakwah lain. Dia duduk perhati tengok, maka beliau menukilkan dua rangkap syair ini, dua bait syair dia tulis. Apa katanya? Bahastu 'anil adyani fil ardi kulliha wajubtu biladallahi gharban wa masyriqa falam ara kal islami ad'a li ulfatin wala misla ahlihi ashadda tafarruqa. Ini ayat ini dia panggil ayat yang menitiskan air mata. Aku telah mengkaji semua agama-agama di dunia ini. Aku juga telah mengembara di bumi Allah, di timur dan di barat. Mana tengok dah orang sana, tengok sini. Aku tidak menemui formula untuk bersatu dalam agama lain seperti adanya formula dalam agama Islam. Agama kita ni ajar umat dia supaya bersatu, jangan berpecah. Wa ta'awanu wa la tafarraqu, tawahhadu wa la takhtalifu. Tapi tidak ada pengikut agama lain yang lebih banyak berpecah belah lebih daripada umat Islam. Jelas ini realiti keadaan sekarang. Realiti keadaannya umat Islam lah umat yang kuat berpecah. Tu Nabi sebut tu Yahudi 73, 72, Nasara. Kita kata itu pecahan asal, tapi realiti hidup sekarang puak kita lah paling kuat berpecah balah sama kita. Kita tak usah tengok jauh-jauh lah, tengok dalam negara kita je. Siapa dia yang paling kuat balah? Orang Islam. Dengan orang lain relax ya, tak ada apa-apa, kawan, friend, member. Tapi dengan sama kita, oi, jangan main. Dia punya banking, tenyih menenyih kata orang, pukul memukul, sindir menyindir, cukup dahsyat. Apakah ada umat lain di dunia ini yang memiliki warisan ajaran seperti Islam ini? Jawabnya tidak ada. Kita memiliki Al-Quran, kita memiliki khazanah,
terkumpulnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita memiliki secara Islam yang semuanya mengajar kita supaya bersatu padu. Hal ini ialah asas agama dan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, dikuatkan lagi dengan arahan dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak terhingga banyaknya. Ia juga telah direalisasikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para tabi'in dalam kehidupan mereka. Ini kita nampak asas sudah ada, contoh sudah ada, tapi kenapa tidak memberi bekas kepada jiwa manusia? Namun dalam realiti umat Islam hari ini terdapat khilaf yang ketara, permusuhan sesama sendiri dalam sesuatu isu yang dipahami, bahkan isu yang tidak dipahami. Kita kata ustaz-ustaz berkelahi sama dia khilaf. Anak murid yang tak erti apa, tumpang berkhilaf sama. Tolong share, tolong kutuk ustaz yang kita tak setuju, tolong maki hamun, tolong buat poster, tolong sebarkan diayah yang jahat dalam grup WhatsApp ke grup apa saja. Kita kata itulah kejahatan yang berlaku sekarang. Jadi hak tak faham pun masuk campur juga. Sekalipun telagahi seperti isu agama, yang tak faham sekalipun masuk campur juga dalam perbahasan, dalam masalah agama ke, dalam masalah politik, pentadbiran dan sebagainya. Boleh katakan masuk campur belaka puak-puak dia. Kita akan cuba mengupas dengan tenang, melakukan perbincangan yang rasional tentang mekanisme berikhtilaf dengan meletakkan asas dan teori-teori yang sesuai bagi menangani masalah yang meruncing ini. Walaupun dari sudut pelaksanaannya ini merupakan suatu yang agak sukar untuk dilaksanakan dalam hubungan kita dengan orang lain, khususnya apabila berlakunya perbezaan pendapat. Dia kata kunci dia di situ. Bila beza, berikhtilaf. Bila berikhtilaf, berbala. Maknanya tak ada. Kita nak bila berbeza, ada keluasan. Ini pandangan awak, ni pandangan saya. Contohlah. Tapi bukan semua berbeza itu boleh diberpandangan. Ada perbezaan yang perlu pada perbincangan, perlu pada muzakarah, perlu pada merujuk balik kepada dalil yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antara sebab kegagalannya adalah ketika mengemukakan adab itu, kita meminta orang lain yang berbeza pendapat dengan kita untuk beriltizam dengan adab itu. Awak kena ikut peraturan begini. Maksud cakap, kita minta orang itu iltizam dengan adab dan menghormati pandangan kita, namun kita sendiri tidak beramal dengannya apabila berhadapan dengan situasi itu. Dia suruh orang beradab, dia sendiri tak ada adab. Oleh sebab itu, kita sangat berhajat kepada mengajar dan belajar adab al-khilaf di sekolah, di universiti, di masjid, di surau dan lain-lain tempat. Kena ajar semua. Selain itu, para generasi muda perlu dilatih untuk mempraktikkan adab ini agar ia menjadi suatu adat sekaligus menjadi suatu ibadat. Maknanya kita rasa kita ni nak pahala, ini cara dia. Nak bala, ini cara dia. Ia menjadi suatu ibadat kerana amalan ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti jejak langkah para mursalin yang terdahulu. Mursalin itu pelajar tu ialah para rasul. Manakala menjadi suatu adat, kerana setiap orang yang membesar dalam tarbiyah ini akan menjadikannya tabiat semula jadi dalam kehidupan mereka tanpa bersusah payah mencarinya lagi. Jadi maknanya benda ni kita nak budayakan, normalisasikan dalam masyarakat kita ni, boleh berlapang dada ketika berikhtilaf. Baiklah, keperluan mempelajari adab berdialog dan berikhtilaf. Kenapa kita perlu sangat ni? Siapa yang perlu belajar? Siapa yang perlu belajar adab ini? Tengok kita. Adab ini diperlukan oleh para pemerintah.
Tulis. Nombor satu, letak nombor satu. Adat ini pemerintah yang perlu belajar. Untuk menjaga hak-hak rakyatnya, termasuk juga mereka yang tidak menyokongnya. Tengok. Sekarang ni pemerintah pun sombong, angkuh. Waktu dia baik dengan kawan dulu, minta tolong kawan, sama-sama berjuang. Bila kita sudah lonjak naik, dapat kekuasaan, kita tenyih kawan sendiri, kita nafikan hak mereka. Kalau kamu nak bantuan, kalau kamu nak peruntukan, mari melutut depan aku. Inilah di antara kesombongan yang berlaku. Sepatutnya dalam negara umat Islam, kepentingan umat Islam, kepentingan rakyat diberi supaya peruntukan itu turun dari atas ke bawah, bukan hanya berlegar di kalangan orang-orang kita saja. Jadi pemerintah perlu juga belajar adat ini, bagaimana mereka nak berinteraksi dengan orang yang berbeza pandangan dengan mereka. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjaga hak-hak manusia seluruhnya, termasuk orang Yahudi dan munafikin yang menentang baginda di Madinah. Demo ni Yahudi lawan, munafik lawan, bagaimana Nabi kita interaksi. Demikian juga para sahabatnya radhiyallahu anhum yang telah menjaga perjanjian ini setelah ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, tengok, isu besar berlaku. Sayyidina Ali bin Abi Talib yang ditentang oleh kumpulan Khawarij. Tanda ni pelajar. Khawarij ni kumpulan bersenjata yang bangkit lawan pemerintah khalifah pada masa itu, iaitulah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka mereka dinamakan Khawarij, mana golongan yang keluar daripada taat pada pemimpin. Itu zaman itu ada Khawarij. Zaman kita ini ada pembangkang dalam negara demokrasi. Jangan kita nama Khawarij. Ustaz-ustaz pun kena peka istilah, jangan duk guna pada orang yang kita tak suka, kita guna kalimah ini. Ini Khawarij. Khawarij ini mereka keluar menentang bersenjata kepada pemimpin khalifah yang telah dilantik. Adapun dalam negara demokrasi, kita diberi pilihan, bahkan ketua pembangkang mendapat kedudukan dalam parlimen, tiba-tiba kita kata Khawarij. Kecuali mereka menentang dengan kekerasan, menentang dengan senjata, itu lain. Jadi kena pandailah, jangan duduk tepek istilah-istilah yang berat ni ke atas kepala kawan. Jangan, nanti awak pula jadi pembangkang, awak pula jadi Khawarij. Sabar. Baiklah, Sayyidina Ali ditentang oleh kumpulan Khawarij. Zaman Sayyidina Ali itu muncul dua kumpulan yang berat. Satu dia panggil kumpulan Rafidah ataupun dia panggil Syiah. Hak ni gila-gila sokong Sayyidina Ali. Khawarij gila-gila menentang Sayyidina Ali. Ada dua kumpulan yang kontra dua tu. Ia merupakan satu penentangan yang sangat berbahaya dalam syariat Islam, yang penuh dengan percanggahan, perlawanan dan penentangan, hatta membawa kepada pertempuran melibatkan ketenteraan yang menumpahkan darah para sahabat dan tabi'in. Situasi ini telah memberi kesan yang begitu besar terhadap pentadbiran Sayyidina Ali dan pembukaan negeri-negeri luar turut tergencat. Jadi Ali duk sibuk dengan dalam negeri, nak pergi lawan kafir tak ada. Namun begitu, Sayyidina Ali berkata, hum ikhwanuna baghaw alaina. Tulis ke Arab, ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita, ikhwanuna, saudara kita, yang telah menderhaka kepada kita. Ali tak kata bahasa dengan kalimah yang ganas, yang kasar. Tak. Hum ikhwanuna. Mereka menentang kita. Ikhwanuna baghaw alaina. Ini mana mereka menentang kita, tapi masih lagi saudara. Itu sikap Sayyidina Ali. Beliau tidak menyifatkan mereka dengan sifat dan istilah yang buruk seperti kafir dan sebagainya. Tak ada. Kita hari ni kalau beza pandangan, kafir, mujassimah, macam-macam tuduhan yang dilemparkan ke atas orang, satu istilah buruk yang diciptakan, kemudian dicampak ke atas kepala kawan. Ini kesombongan. Itulah yang dikatakan sombong.
Beliau tidak menyifatkan mereka dengan sifat yang istilah yang buruk seperti kafir dan sebagainya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga telah menjaga hak-hak mereka selama mana mereka tidak menentang dengan senjata dan tidak menghalalkan darah sama Islam. Bila bangkit senjata, Ali lawan. Karena itu berlakunya dua peperangan besar di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Adab ini juga amat diperlukan oleh para ulama. Tadi adab akhilah ni diperlu oleh pemimpin. Nombor dua, letak nombor dua. Adab ini diperlukan oleh para ulama. Ulama diperlukan. Ustaz pendakwah memerlukan adab ini untuk menjaga hak-hak para murid. Hal ini demikian supaya beliau dapat berlaku adil terhadap mereka serta bersangka baik dengan soalan-soalan permasalahan dan perbincangan mereka. Lebih-lebih lagi saya dua ni penilaian sekolah anak-anak tak ada lagi peperiksaan, dia pakai penilaian. Ini lagi dahsyat. Macam mana guru nak bagi markah? Jadi pelajar-pelajar yang disayangi semua up naik belaka. Pelajar hak ya sikit walaupun cerdik mungkin down ke bawah. Jadi kita perlu sangat kepada adab ini. Guru hendaklah sentiasa berlapang dada dengan penuntutnya, mendidik mereka sebagai pelajar yang berfikiran terbuka, bebas melontarkan pandangan serta mempunyai jati diri sebagai seorang pelajar yang tidak hanya mengikut pengaruh dan ideologi gurunya semata-mata. Jadi pelajar kita beri dia bercakap, kemudian kita argue, kita berhujah dengan dia, kita betulkan kalau tak betul. Itu dia panggil kebebasan mengeluarkan pandangan dan pendapat. Tapi di bawah kawalan lah. Kalau tidak semua orang cakap punah agama ni, jangan main-main. Semua kritik kita tak mahu pelajar dikongkong menjadi ta'assub fanatik kepada guru sampai mereka takdisul syuyukh, mentakdis mensucikan guru. No. Kita hormat guru, kita mulia guru, tapi tidak mensucikan. Makna guru kita ni ada salah, ada betul, ada silap, ada hak. Jadi kita kena insaf di situ. Itu dia panggil insaf. Semua kriteria ini adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang bijak berfikir, bukan menjadi seperti kerbau dicucuk hidung yang lemah pemikirannya atau diajar supaya fanatik kepada guru. Sebagaimana kata sebahagian ahli ibadat, dia kata apa? Kita dengan guru seperti mayat dengan juru mandi. Faham? Kita dengan guru seperti mayat dengan juru mandi. Mana tak boleh tanya. Mayat ni dengan orang mandi dia marah tak? Mu nak golek kau ni boleh, pusing kau ni boleh, nak basuh air dalam hidung boleh. Dia tak kata apa. Jadi kita dengan guru sampai mereka itu. Tengok guru buat benda yang salah dengan syariah, no comment. Tengok tu guru buat benda pelik, no tanya. Kalau tanya banyak, tok guru keluar fatwa, bermula murid yang banyak bertanya itu kuranglah imannya. Pula anak murid pun silent, tutup mulut sebab takut kurang iman. Sebenarnya dia kurang ilmu, nak jawab tak boleh. Betul tak? Jadi pasal itulah kita suka pelajar-pelajar ni bertanya. Tak tahu, mari tanya. Tak faham, tanya. Dia tak tahu, tak faham, pergi tanya orang luar. Pergi cari tuk ni, ulah sana komen sini, maka timbullah fitnah yang besar. Walau hanya pelajar-pelajar ada depan kita, kenapa tak mari tanya ustaz? Kenapa tak tanya guru kita? Pergi duduk ulah di tempat-tempat lain, maka timbullah fitnah yang besar. Banyaklah jasa dia menerima kesan tempias fitnah itu dalam rekod dosa dia. Bagaimana dia nak taubat? Bagaimana dia nak selesaikan masalah? Tunggulah, kita semua akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Atas dunia ni semua orang boleh bebas, boleh buat apa saja. Lebih-lebih lagi zaman media sosial ni, semua orang boleh cakap. Dia boleh hentam guru dia sendiri, dia boleh burukkan tempat dia belajar. Tapi ingat, malaikat belum pencin. Maknanya malaikat menulis, mencatat apa yang kamu ada. Tulis, malaikat belum pencin, tulis tajuk. Malaikat belum pencin, menulis, mencatat apa yang kita kata, apa yang kita ulas, apa yang kita komen. Hati-hati para pelajar, jangan mudah terperangkap. Yang ketiga, tulis nombor 3.
seorang ibu atau bapa juga memerlukan adab ini untuk menyelami hati anaknya. Kita tahu setengah ayah ni dia corak anak. Aku nak anak aku ni kok mana-mana pun jadi engineer. Budak tu tak minat engineer, dia minat jadi doktor. Nah, daripada pegang spana, dia nak pegang jarum. Ataupun setengah orang ni dia anak doktor tapi dia minat jadi apa? Dia minat jadi ustaz, jadi guru, ada juga. Jadi kita tak nak paksa anak-anak. Cuma kita boleh didik, boleh asuh, boleh runding, boleh bincang. Ingat molek. Ibu bapa juga memerlukan adab ini untuk menyelami hati anaknya, memberi kemaafan terhadap anak-anak yang berlainan pandangan dengan menyedari anak yang kecil sekarang ini akan membesar menjadi dewasa kelak. Kita nak lain, anak nak lain. Dalam perkara yang baik lah. Kalau benda mungkar, no, tak ada kompromi. Dia tak dengar kita piak. Orang Kelantan kata piak. Maknanya kalau tak dengar juga kita larang. Tapi dalam perkara yang boleh ditoleransi. Anak macam kena. Anak kita ngaji agama lah kau. Tak sama. Dia ni suka tafsir, dia ni suka hadis, dia ni suka akidah, dia ni suka fiqh. Macam-macam dia punya cita rasa. Yang mengaji hak lain-lain itu beza. Bukan satu kemestian seorang anak itu, tidak kira laki-laki atau perempuan, untuk menjadi salinan asal fotostat kepada ibu atau bapa mereka. Tak syarat lah. Tapi kita kena didiklah anak kita apa yang kita nak. Kalau tak jadi juga berbeza, ketika itu berlapan ada. Mula dengan didik dulu. Pasal itulah ada setengah yang saya bimbangnya, saya tengok Allah Ta'ala maafkan kita dan maafkan mereka. Afanallahu wa iyyahum. Dia tak hantar anak ngaji agama. Berapa ramai ustaz-ustaz yang hebat, kitab-kitab dia diwakafkan sana, wakaf sini. Tak ada orang nak baca rumah dia. Seorang anak pun tak ada yang boleh bahasa Arab yang jadi ustaz. Kita kata Allahul Musta'an. Sebab itulah bagi kita lah, kita terima kasih pada dua ibu bapa kita rahimahumullah yang telah mencetak anak dia supaya belajar agama. Tak bagi kita tak masuk sekolah kerajaan daripada kecil. Masuk sekolah pondok ya. Ida kita balik mula ngaji pondok, mengajar di pondok pula, bergelombang dengan kitab-kitab hak lama ni, kitab-kitab Jawi. Boleh baca sebab kita sudah dilatih sedemikian. Tapi mungkin ada sebahagian anak lari. Nak jadi itu jadi ni, kita kata kita usaha dulu apa yang kita nak. Tapi kalau tak jadi juga, barulah ketika itu dipanggil berlapang dada. Ni awal-awal lagi anak ustaz, abah saya tak saya ngaji agama, nak pergi ngaji sekolah sekian-sekian. Kita makmu kecil lagi, mu tahu gapo, dak biar ayah yang pilih. Maknanya usaha tu kena ada. Ni dak, anak saya tak sih ustaz ngaji agama. Duduk mana? Mengaji sekolah pasti betul saya nak pergi ngaji tadikah hok melompat-lompat. Kita kata itu kita punya pasal. Nak tulis yang pula bagi ke atas ke makcik Cina yang tak pernah baca bismillah, tak pernah mandi junub tu. Ada lagi kelas-kelas tuition orang Islam. Ia nak mula mengajar dengan bismillah, dengan selawat, dengan apa ni, sebut nama Allah. Tapi kenapa kita nak serah tengkuk anak kita yang masih kecil? Ya kata orang yang masih lagi ubun-ubunnya masih lembut, diserahkan kepada guru-guru yang bukan Islam, les. Kita duduk dalam negara Islam yang banyak pilihan. Kenapa? Nah, ini kesilapan yang dibuat oleh sebahagian orang. Kita kata Allah Ta'ala maafkan kita dan mereka. Bahkan setiap anak itu adalah seorang individu yang punya rupa, ciri-ciri, sifat, perwatakan dan pemikiran yang sendiri. Makalah suatu keperluan yang amat penting untuk semua pihak memahami adab ini. Manakala kita ambil satu-satu panjanglah. Ini kita ambil pemerintah, guru, ibu bapa. 3 contoh kerana mereka berkuasa. Kalau ambil anak-anak pula, panjang lagi cerita. Tapi kita ambil yang berkuasa dulu. Jadi kita tak kira, kita tak mention nama orang, kita tak sebut nama orang. Kita kata sombong keangkuhan pemimpin, jangan mewarisi sikap Fir'aun yang akannya tenggelam dalam laut, ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab kesombongan mereka. Sombong. Kalau kita tak sombong, tidak angkuh, bincang baik-baik, insya-Allah harmoni, aman negara. Tapi kalau kita dah tunjuk kesombongan awal-awal lagi menunjuk keangkuhan, kita kata insya-Allah Allah Ta'ala Maha Adil, Maha Berkuasa, dan kita doakan supaya
semua kita dalam perkara ini, ibu bapa, guru, pemerintah, ada sifat-sifat, ciri-ciri bertolak ansur dalam perkara-perkara yang berbeza. Baiklah, pendakwah sangat penting. Sebab pendakwah yang teruk hari ini, teruk apa? Teruk menghentam orang-orang yang berbeza dengan mereka. Baiklah, kita berpindah pada tajuk medan perbincangan. Sebenarnya medan perbincangan ni panjang ni, tapi masa kita tidak ada, kita ambil setakat mana yang sempat. Kita mesti menyedari realiti. Realiti ni alam nyata. Hari ini yang disebut zaman langit terbuka, dia panggil zaman al-aulamah. Tulis apa? Al-aulamah, globalisasi, dunia tanpa sempadan, alam cyber dan sebagainya. Sebutlah nama berapa pun, yang pentingnya nak sekat maklumat sudah payah. Satu cerita yang agak menarik untuk dijadikan pengajaran. Tulis cerita pengajaran. Dengar ni awal. Seorang khalifah yang bernama Bishr bin Marwan amat meminati burung dan banyak memelihara burung dalam istana atau kotanya. Burung hok mahal-mahal tu, bukan burung ciok, burung cak rumah ni tak. Burung orang Arab sekarang ni, Arab-Arab di padang pasir, dia punya burung sampai harga ratus ribu ada. Burung hak dia pergi main, dia panggil apa ni? Sakar ni, eagle apa dia panggil? Lang. Hak buru ni. Mahal tu, ratus ribu ada burung. Jadi Bishr ni minat ke burung. Pada suatu hari, salah seekor helang kesayangannya telah terlepas dan hilang dalam kota. Burung dia terlepas. Kemudian beliau mengarahkan para pengawalnya agar segera menutup pintu kota agar helangnya tak lari keluar. Tutup pintu. Sudah. Pengawal pun tutup pintu, kunci pintu. Dalam keadaan panik, beliau terlupa bahawa helang merupakan seekor burung yang boleh terbang serta keluar melepasi tembok dan pintu. Mu tutup pintu, dia naik ke atas, zoom, terbang. Bye. Nak kata apa? Begitulah. Jadi orang bagi tahu, Tuan Khalifah, yang hilang ni burung tuan. Kalau hilang kuda kita boleh tutup pintu. Ni burung ni atas. Begitulah zaman globalisasi kini yang tidak dapat disekat dan dikawal dengan internet yang ada hari ni. Nak kawal apa? Parabola dan sebagainya. Sehingga kan kerajaan mengaku tidak mungkin mampu untuk menyekat semua ini. Kerajaan betul nak buat. Pegawai-pegawai yang menteri yang duk jaga apa ni IT pun dia juga dulu yang duk buat perangai macam tu. Tak, duduk hasut orang suruh lawan. Bila jadi menteri dia mula nak sekat. Kita kata sabarlah bang. Dulu awak buat, sekarang awak nak halang. Belajarlah toleransi. Berilah peluang orang lain pula buat. Kita muhasabah. Dulu aku buat macam ni ke orang ya, sekarang buat pada aku. Baru kita tahu langit tinggi rendah. Baru kita tahu di mana keadaan. Sebab tu kalau kita nak jadi baik, sebab tu kata orang Arab, man daqqa duqqa. Siapa dia pukul orang, tunggulah dia dipukul. Kama tadi nutudan, sebagaimana membuat pada orang dulu, sekarang orang buat pada awak. Kita nak suruh orang jangan buat jahat pada kita, kita jangan buat jahat pada orang. Ini kita buat pada orang dulu, lepas tu kita nak suruh orang buat. Jangan. Maka antara penyelesaiannya ialah pihak berkuasa terpaksa turun padang sendiri untuk menyebarkan kesedaran dengan alasan atau hujah yang munasabah dan logik. Hujah lawan hujah. Bukan hujah lawan akta, lawan gubal tu gubal ni. Awak dulu buat pada orang gini, sekarang ni awak turun padang, selesaikan masalah. Kalau tidak, rakyat mengamuk. Majlis perbincangan mengenai tingkah laku manusia hari ini, sama ada yang rasmi atau tidak, penuh dengan percanggahan dan kecelaruan pemikiran, kata mengata, tuduh menuduh antara satu sama lain, tidak kira dalam perkara yang diyakini atau perkara yang tidak ada dalil sama sekali, cakap je. Semuanya dicampur dan diulas tanpa memikirkan kesan dan akibatnya mengikut syariat Islam. Tak ada. Bermula dengan orang politik. Ini yang paling dahsyat sekali dalam dunia ni. Orang politik yang paling teruk sekali. Hari ni cakap lain, tengah hari, bukan esok, tengah hari cakap lain. Tak sekira penggal lepas dengan penggal ni, itu sangat berbeza. Wal'iyazubillah. Minta maaf,
ada seorang pendakwah dalam dunia ni, saya lupa nama dia, Syekh ni, bila sebut tentang politik dia kata a'udzubillahi minasyaitan wassiyasah. Aku minta berlindung daripada syaitan dan ahli politik yang menyeleweng. Na'udzubillah. Sebab mereka ni tak dipakai. Cakap lain, buat lain. Belum berkuasa lain, sudah berkuasa lain. Kawan-kawan kita kenal pun belum berkuasa lain, sudah berkuasa tak apa nak kenal kawan. Ada juga begitu. Jadi itu kalau nak cakap dalam bab agama sama. Dia bisa bila mari bulan Rajab, kita nasihatkan supaya nak sebarkan kelebihan, sebar yang sahih, sebar yang benar, sebar yang berfakta, yang bermaklumat. Mari orang lain pula sebarkan hadis palsu, hadis-hadis yang tak sahih. Bila kita tegur, hadis palsu pun hadis juga bang. Ada hadis palsu pun hadis juga. Tu lihat hadis palsu tak sama dengan gigi palsu. Gigi palsu kalau kita ada dia, sedap juga makan. Baca Quran tak sembuh air tak. Boleh sebut molek ihdinas siratal mustaqim. Kalau tak ada gigi palsu apa jadi? Ihdinas sirat, sembuh air tu. Jadi lain. Jadi kita jangan samakan gigi palsu dengan hadis palsu. No, jangan sama. Hatta hadis dhaif dengan hadis sahih pun tak sama. Ada setengah orang dia kata ustaz ni berani mengatakan nabi palsu. Mengatakan cakap, kita bukan kata nabi cakap palsu, hadis riwayat awak tu palsu. Nabi semua yang dia cakap betul. Nabi semua yang cakap benar belaka. Jadi kita kata itu di antara apa? Di antara perkara yang cukup berbahaya. Jadi ustaz-ustaz, para pendakwah nak sebarkan maklumat, semaklah dulu. Sekarang ni kita nak semak hadis bukan payah pun. Alhamdulillah kitab-kitab hadis yang masyhur sudah masuk dalam aplikasi Bahisul Hadisi. Yang bahasa Malaysia pun sudah ada, sekali dengan terjemahan, sekali dengan darjah hadis, sudah ada. Tapi kenapa kita lemah sangat? Kenapa kita dalam bab mencari maklumat, kesahihan ilmu lemah sangat? Kenapa? Tapi kalau nak cari kelemahan kawan, laju. Orang panggil Gia 5 terus. Bukan sekat Gia 5 biasa, Gia 5 turbo lagi. 2 ejuh dia punya laju. Tapi bab nak cari sahih hadis, nak cari maklumat, pasal itulah saya tegur sahabat-sahabat kita, pena-pena yang menulis khutbah. Ada je hadis yang sahih, tapi dia masuk hadis-hadis yang apa dia? Yang hadis yang tidak sahih. Imam-imam di kampung bukan semuanya boleh semak hadis, bukan semua boleh semak maklumat yang mereka baca. Kitab-kitab yang kita baca memanglah kitab Jawi ke kitab Romi ke sama je. Kitab semua. Tapi maklumat dalam tu tak semestinya betul belaka. Terutama sekali dalam bab hadis. Ni pelajar-pelajar kita duk baca kitab. Malam-malam kita baca kitab Jawi. Berapa banyak hadis-hadis yang bermasalah? Berapa banyak hadis-hadis yang bermasalah? Sebut hadis ni ulama hadis. Bukan Abu Anas kata. Ulama hadis. Ni ada orang hantar mesej. Dia kata berani awak ni. Dia kata hadis ni sahih hadis ni. Kalau saya mentasihkan hadis, awak ketawa. Tuan-tuan boleh ketawa. Pandai jadi ahli hadis. Pasal tu orang perli sekarang ni. Orang dulu dia panggil muhaddis. Muhaddis dengan muhaddis mana ulama hadis. Orang dulu dia panggil muhardis, hadis. Duk main hadis dalam komputer ya cari. Kita kata alhamdulillah Allah Taala beri kemudahan sekarang. Ada aplikasi boleh cari hadis, bukan senang. Ana melalui 3 fasa kehidupan. 3 fasa kehidupan. Kehidupan yang pertama, hadis belum ada lagi dalam internet. Yang ada depan mata kita dia panggil Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Hadis. Syekh Abdul Baqi rahimahullah nak cari satu hadis kadang-kadang satu malam, belek sana belek sini, jumpa dalam Mu'jam Mufahras, dicari kita asal pula. Kadang-kadang terduduk kita di perpustakaan universiti, duduk perpustakaan Masjid Nabi, terduduk. Ni apa duduk susah? Letih lah aku cari, tak jumpa-jumpa. Mari peringkat yang kedua dia panggil Maktabah Syamilah, ada dalam CD. Beli, install dalam komputer, cari, terhad. Sekarang ni pernah yang ketiga ada dalam aplikasi, yang ni tak ada apa. Dengan tali dengan handphone kita boleh cari dengan begitu ringkas, dengan begitu mudah, senang je. Tiba-tiba kita masih lagi beku, tak bergerak, tak berkembang. Kenapa begitu? Naik taraf. Tambahkan sikit nilai tambah kita belajar. Diberi kursus pada imam-imam, pada pendakwah-pendakwah untuk mencari maklumat, cari fakta,
dengan melalui benda-benda yang mudah akses. Kenapa kita tak mau cari? Ini dia panggil medan perbincangan kita ini medan internet. Pasal tu ana di awal-awal lagi minta maaf lah. Ana tak suka perkataan saya. Tapi oleh kerana ini hanya pengalaman peribadi berdasarkan kepada pemerhatian kita, iaitu bila kita mari sini balik Malaysia zaman internet berlakunya pencanggahan yang besar. Ana pun tak sangka perbalahan yang begitu kuat. Kita pun tulislah makalah ni yang jadi buku ni. Asalnya buku kecil, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Ini hasil daripada pemerhatian kita, seperti hasil daripada tuan syair tadi, bahas anil adian tadi. Kita pun tulis. Maka anda nampak, oleh kerana zaman langit terbuka, tak boleh kita nak tipu macam orang dulu. Tak boleh kita nak sembunyikan maklumat. Tak boleh kita nak kata kita ni mazhab kita Syafi'i je. Macam orang dulu kalau belajar kitab, ustaz dia mari ngajar, hak tu dia terima. Tapi zaman kita ni langit terbuka, medan ilmu luas. Orang ni tengok dalam internet, keluar mazhab Hambali mengatakan sedemikian. Cari hak lain pula, mazhab Maliki kata sekian. Jadi kenapa aku tidak terus kemukakan pada masyarakat pandangan-pandangan ulama, supaya bila kita dengar kita tidak panik. Oh, kita pergi satu masjid, orang tak solat, orang solat subuh tak baca kunut. Kita pun tahu yang mazhab tak baca kunut ni Hambali. Tenanglah fikiran kita, dia mazhab Ahlus Sunnah. Dia bukan, kita boleh labelkan dia dengan label-label yang buruk yang kau ciptakan, stiker untuk ditepek atas dahi orang. No. Oh, ni mazhab ni. Baru kita berlapan dada. Jadi alhamdulillah, mula-mula saya bawa mengajar di tempat seminar-seminar, ada yang bunyi gegel-gegel lah juga. Oh, mazhab Syafi'i pun tak habis lagi. Nak tukar mazhab. Kita kata, sampai bila kau nak habis mazhab Syafi'i? Ingat mazhab Syafi'i ni besar ni kitab dia. Al-Imam Al-Juwaini, Abul Ma'ali, dia punya kitab Nihayatul Matlab 25 jilid. Bila kau nak habis? Al-Matlabul Ali yang saya tahqiq satu juzuk kecil daripada makhtutak dia untuk master dulu. Sekarang ni sudah cetak 104 jilid. Bila kau nak habis? Itu semua fiqh mazhab Syafi'i. Jadi kita ambil tajuk-tajuk yang sesuai supaya lapangan dakwah kita ni terbuka, orang boleh faham, oh ini mazhab ni, Nah, pelajar-pelajar kita dibuat latihan ke tempat orang asli. Orang asli ni sinonim dalam hidup dia duduk dengan anjing. Kita nak kata apa budaya dia? Bila kita pergi, anjing dia mari, kita lari, kita ni. Sukar mau hidup. Kenapa kita tak ajar satu mazhab yang mengatakan untuk peristiwa itu? Ada mazhab yang mengatakan anjing bukan siapa perekap, kena bawa seluk pergi samaknya, cukup dengan kita basuh. Jadi kita beri pandangan supaya dakwah kita lebih global, lebih terbuka, medan dakwah kita ni orang panggil harmoni. Kita kata alhamdulillah. Maka tengok ni, masalah kita ni, majlis perbincangan mengenai tingkah laku manusia hari ini, sama ada yang rasmi atau tak rasmi, penuh dengan pencanggah dan kecelaruan pemikiran, kata mengata, tuduh menuduh antara satu sama lain, tidak kira dalam perkara yang diyakini atau perkara yang tidak diyakini. Ada dalil, tak ada dalil, hentam saja. Yang penting orang berbeza dengan kita, awak musuh kita. Ini masalah kita sekarang ni. Berbeza kira musuh. Sepatut berbeza kita kira teman muzakarah. Berbeza pandangan. Semuanya dicampur dan diulas tanpa memikirkan kesan dan akibatnya mengikut syariat Islam. Sama juga pelajar-pelajar kita ni pun, hak duk belajar dengan kita berapa tahun dah duduk tadabbur. Bila berbeza pandangan, tulis macam-macam. Ustaz ni saya tak pakai dia dalam bidang ni, saya pakai dalam bidang ni. Kalau awak rasa awak pandai, cari ustaz lain lah. Ustaz yang satu kepala dengan awak, lebih tenang dah, baru senang. Kita kata kita duk belajar bab ikhtilaf, medan ikhtilaf, dia perikhtilaf juga. Kita kata apa perangai macam ni. Masya-Allah tabarakallah. Ini contoh-contoh tambahan. Dalam siri yang akan datang ada 5 contoh yang kita akan ulas, insya-Allah lagi panas. Baiklah. Semuanya dicampur, diulas tanpa mikir kesan akibatnya mengikut syariat Islam.
Saya kata malaikat belum pencen, tunggu lagi. Fenomena ini menular bebas, termasuk di internet, seperti dalam ruangan komentar, laman sosial seperti Facebook, Twitter, sekarang ni yang paling top sekarang ni TikTok. Saya dengar ada seminar semalam. Dia marah kau TikTok ni, marah sengoti-ngoti. TikTok. Kata kita TikTok tak bersalah. Yang bersalahnya ustaz yang masuk maklumat salah dalam TikTok tu. Sambil-sambil dia marah ke TikTok, dia pun ngomong TikTok juga. Dia pun bawa cerita hadis palsu juga tentang zikir lepas solat. Kita kata sama je bang. Yang pentingnya kita cari maklumat, cari ilmu, cari fakta, buka dada, lap buka telinga, dengar baik-baik, barulah kita lapang. Ni telinga tak boleh buka, duk cari orang puji kita sentiasa, cari toseh satu kepala dengan kita je, berbeza sikit, sempit dada. Kita kata tak akan sampai bila, tak akan selesai masalah. Semua perkara dibincangkan dan diulas tanpa mengira ilmu dan kelayakan seorang itu dalam topik atau tajuk berkenaan. Situasi ini telah menjadikan masyarakat tidak lagi mengambil hirau terhadap ruang permuafakatan ittifaq yang boleh menyatukan ummah, sebaliknya menggunakan ruang yang ada seluas-luasnya untuk berikhtilaf, bercanggah pendapat, berbeza pandangan dan fikiran, serta salah menyalahkan antara satu sama lain. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah yang akan bantu kita, insya-Allah. Tadi saya sebut tentang, kita kata ada ulama kata a'udzubillahi minasyaitan wassiasah. Kita kata siasah mana tu? Siasah yang karut, yang duduk main nak jatuhkan kawan, nak jatuhkan orang, duduk buat benda-benda yang tak baik. Itu yang kita maksud. Kalau kata dalam Islam ada siasat, na'am. Baca buku Keindahan Islam, ada satu bab tajuk dia politik dalam Islam. Kita buat satu tajuk, nama dia politik dalam Islam, pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Ada. Jangan tuan-tuan kata kita ni jumuk sangat, tak erti apa satu. Kitab pun ada, buku pun ada. Yang penting tuan-tuan belajar baca, insya-Allah. Baiklah. Tuntasnya kesan daripada pemikiran negatif ini, lahirlah perbincangan negatif di muka media sosial, media elektronik yang begitu meluas. InsyaAllah contoh-contoh ini kita akan kemukakan dalam siri akan datang. Tunggu Jumaat depan biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.